Metrik 281157. Dalam video ini, saya akan membentangkan mengenai isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial ini telah bermula apabila terdapat satu saluran di Telegram yang dibawa oleh seorang pemuda penuntut ilmu di mana beliau didakwa membawa fahaman Wahabi atau Salafi. Pemuda tersebut dalam diam telah menyebarkan fahaman bertentangan dan bercanggah dengan ulama dan ahli sunnah wal jamaah di dalam saluran Telegramnya. Bahkan, ada yang disebarkan melalui aplikasi TikTok. Antara contoh yang disebarkan adalah dengan mengatakan Allah itu berada di atas arasy. Maka jelaslah di sini pegangan ini sangat menyalahi di dalam agama Islam. Ramai remaja pada masa kini telah menyertai dan berada di dalam saluran Telegram tersebut. Bahkan bukan itu saja, ada yang menyertai dengan niat ingin belajar agama. Tetapi dalam mereka tidak sedar, ilmu agama yang dipelajari oleh mereka itu adalah daripada fahaman yang salah. Oleh itu, kita mestilah berwaspada terlebih dahulu dalam mencari ilmu di ruangan media sosial. Ikuti pengajian ulama yang sahih dan berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas supaya kita tidak tersesat dalam menuntut ilmu agama. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai punca berlakunya penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Punca pertama adalah media sosial yang bersifat terbuka. Dalam era globalisasi ini, media sosial semestinya tidak asing lagi pada semua lapisan masyarakat. Tidak dinafikan juga, ianya banyak memberi manfaat yang besar kepada semua orang. Namun, terdapat juga kelemahan dan kekurangan yang boleh menyebabkan berlakunya keburukan. Sama halnya dalam isu ini, keterbukaan media sosial sememangnya memberi kesan yang baik kepada seseorang. Namun, penyalahgunaan media sosial ini telah menimbulkan banyak perpecahan dan kekeliruan dalam beragama, khususnya buat golongan orang awam. Kebebasan ini juga telah membuka ruang kepada sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab dalam melampiaskan kehendak diri mereka bagi mengelirukan masyarakat yang kurang berpengetahuan. Punca seterusnya adalah sikap penyebar. Tidak dinafikan ketika ini terdapat ramai golongan ustaz jadian yang sentiasa merasakan ilmu mereka lebih tinggi daripada para ulama sehingga mengeluarkan pandangan yang bertentangan dengan aswaja dan sering mengelirukan masyarakat awam. Hal ini sangat membimbangkan kerana mereka ini sama sekali merasakan bahawa pandangan mereka adalah yang paling benar dan tidak suka menerima pandangan lain. Selain itu, sikap yang suka memutarbalikkan fakta dan menimbulkan fitnah sering dilontarkan kepada aswaja serta mengelirukan orang awam dalam memahami agama Islam. Terakhir adalah daripada sikap penerima. Dalam usaha mencari maklumat, golongan masyarakat awam seringkali terbabas kerana percaya dengan maklumat yang tidak sahih. Tambahan pula, di era dunia ini, semuanya di hujung jari. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah tergelincir dari landasan yang sepatutnya. Oleh itu, kita jangan mudah terpedaya dengan pengkongsian berita yang tidak pasti tanpa usul periksa kerana bukan semua maklumat di media sosial itu benar. Seterusnya, kita pergi kepada kisah penyebaran faham akidah yang bertentangan. Fahaman atau ajaran akidah yang mengelirukan dan bertentangan sering timbul bagi menjerat dan memerangkap semua umat Islam, khususnya kepada orang-orang yang kurang kefahaman mengenai ajaran agama Islam. Malahan lebih membimbangkan lagi adalah apabila kesan daripada penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini akan mewujudkan penyelewengan akidah yang amat membahayakan dan meragui kebenarannya yang boleh merosakkan akidah Islam dan juga iman seseorang. Ketahuilah bahawa penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini akan mengelirukan kehidupan beragama dan menggugat keselamatan, keharmonian dan kesejahteraan umat Islam. Di samping itu, penyebaran fahaman akidah yang bertentangan akan menyebabkan suasana yang tidak tenteram di kalangan masyarakat. Hal ini boleh menimbulkan perselisihan faham dan juga perpecahan sesama umat Islam.
Perpaduan di dalam masyarakat juga akan tergugat akibat daripada penyebaran faham akidah yang salah kerana berlakunya keganasan seperti perbalahan atau pergaduhan di mana mereka ingin mempertahankan kefahaman sendiri. Seterusnya, kesan penyebaran faham akidah yang bertentangan boleh mengakibatkan seseorang itu terjerumus ke arah murtad. Islam amat mementingkan akidah. Dengan fahaman akidah yang sebenar, ia boleh membawa kepada syirik dan gugur iman seseorang. Apabila gugurnya iman seseorang, mereka akan merasakan Islam adalah bukan agama yang terbaik dan mendorong mereka keluar daripada agama Islam. Sesungguhnya, akidah merupakan asas utama dalam kehidupan seseorang. Sebagai Muslim, kita tidak seharusnya menyebarkan fahaman yang salah tentang akidah Islam dan jangan sesekali mudah terpedaya. Kesan penyebaran faham akidah yang bertentangan dapat dilihat daripada 3 sudut, iaitu melalui hati, lisan dan perbuatan. Hati adalah seperti kerajaan kepada seluruh anggota badan manusia. Sekiranya rosak hati seseorang itu, maka rosaklah tubuh badan yang didapatinya. Lisan atau lidah merupakan nikmat yang tidak ternilai yang dikurniakan oleh Allah SWT. Tanpa lisan, seseorang tidak akan mampu untuk berinteraksi atau menyatakan sesuatu dengan baik kepada orang yang mendengar. Perbuatan adalah tingkah laku seseorang dan inilah merupakan tali ikatan yang menandakan teguhnya akidah dan keimanan seseorang. Seterusnya, orang ramai akan menerima maklumat atau info yang salah mengenai akidah Islam akibat kesan daripada penyebaran fahaman akidah yang bertentangan di media sosial. Hal ini amat membimbangkan bagi mereka yang mempunyai kekurangan ilmu pengetahuan terhadap agama Islam, di mana mereka akan mudah terpedaya dengan sumber-sumber atau maklumat yang mereka perolehi. Dalam hal ini, kita tidak seharusnya menerima sesuatu perkara yang tidak pasti kesahihannya. Sebagai umat Islam, kita seharusnya sentiasa berusaha untuk mempelajari tentang agama Islam supaya kita dapat membezakan apa yang benar dan apa yang salah. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi isu ini. Antara langkahnya adalah mendapatkan maklumat daripada sumber yang benar. Manusia pada zaman kini sangat mudah terpengaruh dan percaya dengan apa yang keluar di media sosial meskipun sesuatu berita atau maklumat itu belum dipastikan tentang kesahihannya. Itulah kuasa media sosial yang mana mampu menarik pandangan pengguna untuk melihat, mendengar dan mempercayai apa sahaja yang disebarkan, lebih-lebih lagi isu yang sensitif seperti isu keagamaan. Maklumat tersebut berkemungkinan ada yang didapati secara umum di media sosial dan ada juga yang mengikuti mana-mana grup chat yang membahaskan tentang keagamaan dan belum tentu maklumat yang diberi itu datang daripada sumber yang benar. Contohnya seperti isu yang baru berlaku, iaitu isu penyebaran fahaman Wahabi yang mana ianya disebarkan melalui grup chat di aplikasi Telegram dan telah dikatakan sebagai medium yang menyebarkan fahaman akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi sesiapa yang mudah terpengaruh, sememangnya akan percaya dengan setiap info yang dihantar. Oleh itu, sekiranya ingin mendapatkan maklumat tentang ajaran agama Islam, haruslah dipastikan dahulu ianya datang daripada sumber yang benar. Langkah seterusnya adalah memantapkan ilmu akidah. Seseorang itu haruslah sentiasa berusaha untuk menambah dan memantapkan lagi ilmu akidah dalam diri. Seseorang yang kurang ilmu akidah sememangnya akan mudah percaya dengan apa sahaja maklumat yang dilihat dan dibaca. Kemudian dengan sewenang-wenangnya menyebarkan maklumat tersebut kepada orang lain. Sedangkan belum tentu maklumat yang disebarkan itu adalah maklumat yang benar dan sahih. Masyarakat seharusnya mempunyai ilmu yang mendalam soal akidah dan ajaran agama Islam supaya mereka boleh berfikir dengan betul dan dapat elakkan diri daripada terlibat dengan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
Langkah seterusnya adalah meminta pendapat dari golongan yang pakar. Hal ini bermaksud sebelum menyebarkan atau mempercayai sesuatu maklumat yang berkaitan dengan fahaman akidah, amat digalakkan untuk kita merujuk terlebih dahulu kepada pihak yang lebih arif dalam bab-bab keagamaan, iaitu dengan merujuk kepada para ustaz atau ustazah, para alim ulama atau mufti keagamaan. Tidak salah untuk kita meminta pendapat dari mereka kerana mereka lebih arif tentang soal keagamaan daripada kita terus sesat dengan ajaran yang salah. Lebih-lebih lagi ajaran yang disebarkan di media sosial. Seterusnya menubuhkan organisasi khas bagi membendung isu penyebaran fahaman akidah yang bertentangan ini. Kerajaan Malaysia juga boleh menubuhkan organisasi khas seperti Badan Pemantauan Aliran Asing, di mana organisasi ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan memantau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Penubuhan organisasi pada pemantauan ini mungkin boleh dianggotai oleh ahli-ahli mufti keagamaan dan para ulama yang pakar dalam bidang agama Islam. Kita sebagai rakyat biasa mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk menghapus terus medium-medium yang menyebarkan fahaman akidah yang bertentangan tersebut. Oleh sebab itulah, penubuhan organisasi badan pemantauan ini sangat penting untuk ditubuhkan oleh pihak kerajaan agar ahli-ahli pakar yang berada di dalam organisasi ini boleh bekerjasama untuk menjejaki dan mengenal pasti mana-mana laman web atau media sosial yang menyebarkan fahaman akidah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya mereka boleh bersama-sama memikirkan cara bagaimana untuk menghentikan terus penyebaran tersebut. Langkah yang terakhir adalah mengadakan seminar mengenai fahaman akidah. Pihak yang berwajib boleh mengajukan seminar kepada orang ramai. Contohnya seperti mengadakan seminar tentang ancaman fahaman akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam seminar tersebut, mereka boleh menjemput para ustazah atau para ulama untuk menerangkan tentang apa itu fahaman akidah yang menyeleweng dan menerangkan tentang bahaya atau kesan buruk yang bakal dihadapi jika terpengaruh dengan fahaman tersebut. Melalui seminar ini, ia dapat memberi pendedahan dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan orang awam mengenai isu, kesan atau pengaruh buruk fahaman akidah yang bertentangan. Secara kesimpulannya, penyebaran akidah yang bertentangan dengan aswaja sememangnya sudah lama berlaku. Namun, dalam konteks peredaran zaman dan era kemodenan ini, penyebaran seperti ini perlulah dibendung terutama dalam kalangan golongan muda yang menjadi pemancu masa depan negara agar ianya tidak menjadi racun dalam agama. Oleh itu, setiap pihak perlulah memainkan peranan yang penting dalam menangani isu ini. Semoga kita semua sentiasa berada di atas landasan yang betul dalam usaha kita mencapai